Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan lagi pengajian kita dalam hikayatun fiqhiyatun mukhtarah, kisah-kisah hikayat fiqh yang terpilih. Hikayat yang keenam ini kisah Nabi SAW bersama dengan anaknya Fatimah dan menantunya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala an jami'is sahabah, dan betapa pentingnya tanggungjawab kita menggerakkan, mengejutkan keluarga untuk sama-sama berqiyamul lail, bertahajud. Hadis asas pada cerita ini hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sendiri. Hadis ini dikeluar muttafaqun alaih, dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Ali, ini tag dalam muttafaqun alaih. Kemudian kita tambah dengan cerita lain dalam riwayat lain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Nabi SAW datang ke rumah dia bersama dengan Fatimah pada waktu malam. Waktu malam, mana dia orang duduk tidur. Nabi mari kejut, faqala ala tusalliyan, wahai anda-anda aku berdua, tak bangun solat ke? Ataupun ala tusalliyan, bangunlah solat. Faqultu ya Rasulullah, anfusuna biyadillah. Wahai Rasulullah, kita ni, nyawa kita ni di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Fa idza syaa an yab'atsana ba'atsana. Kalau Allah Taala nak lepaskan, dia kita tidur tu dianggap sebagai mati kecil, kan? Orang yang hidup balik, dia lepaskan balik ruh dia, maka kami akan bangkit. Ali jawab. Bila dengar macam tu jawapan Sayyidina Ali, fansarafa hina qulna zalik. Nabi pun pusing balik. Ketika kami jawab sedemikian, Nabi pun balik. Walam yarji' ilayya syai'a. Nabi tak jawab apa-apa. Tak kata, tak komen tentang jawapan Sayyidina Ali tadi. Summa sami'tuhu ya huwa muwallin yadribu fakhidahu wa huwa yaqul. Aku dengar ketika Nabi kita pusing balik, dia tepuk di atas paha dia. Bunyi gitu. Wa huwa yaqul wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Sesungguh manusia ni suka sangat berjidal, suka sangat berbantah. Ayat ini, asal ayat ini daripada surah Al-Kahfi ayat 54. Jadi orang ni suka berbantah, suka menjawab. Maknanya Nabi kita agak marah dengan jawapan yang tersebut. Baik, dilalatu al-hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada al-haddu ala qiyamil lail. Hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk bangun mengerjakan qiyamul lail. Dan juga ibu bapa, para penjaga kena ambil cakna, mengambil berat dengan orang-orang di bawah jagaannya, kejutkan mereka supaya bangun qiyamul lail. Itu dilalatul hadis. Wa minal mawdu'at allati tuthar, di antara isu-isu yang dibincangkan ada 10 perkara. Dalam hadis ini, yang pertama sekali kita nak kenal Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu secara ringkasnya. Nama dia Ali bin Abi Talib. Nama Abu Talib itu Abdu Manafin. Ingat, Abu Talib itu gelaran. Nama dia Abdu Manaf bin Abdul Muttalib. Waktu itu dia kata Al-Muttalibi.
Nisbah pada datuk lah. Mak dia Fatimah binti Asad bin Hisham. Dialah wanita Hashimiyah yang pertama melahirkan Hashimiyan. Mana keturunan Bani Hashim. Aslamat wa hajarat. Mak Sayyidina Ali ni masuk Islam dan berhijrah. Ali yang tak masuk Islamnya Abu Talib, bapak dia. Mak dia alhamdulillah aslamat wa hajarat. Masuk Islam dan berhijrah. Cuma biasanya ulama ni dia terbahagi dua. Ada yang menulis bila sebut Sayyidina Ali dia tulis karramallahu wajhah. Dia tulis apa? Karramallahu wajhah. Apa makna karramallahu wajhah? Makna Allah Ta'ala muliakan muka dia. Jadi sebahagian orang ni over sangat. Dia kata ini kata-kata Syiah ni nak puja-puja Sayyidina Ali. Kita kata tidak. Mengikut para pengkaji kata Ahlus Sunnah yang meletakkannya sebab apabila puak-puak Khawarij ni, puak-puak yang menentang kepada Sayyidina Ali tak setuju, dia kata sawadallah, Allah Ta'ala hitamkan muka. Ahlus Sunnah balah balik la karramallahu wajhah, Allah Ta'ala muliakan muka Sayyidina Ali. Itu jawab balas. Ada setengah kata Allah Ta'ala muliakan muka Sayyidina Ali ni sebab dia tak pernah sembah berhala. Tetapi para pengkaji mengatakan eloklah kita gunakan ibarat yang digunakan kepada semua para sahabat, termasuk sahabat yang paling afdal, yang paling besar dalam Islam ni siapa? Sayyidina Abu Bakar. Kita guna kalimah radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Uthman, Ali radhiyallahu anhu. Maknanya kita gunalah kalimah at-taraddi, kalimah radhiyallahu anhum, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran laqad radhiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Jadi selesailah di situ, kita kata alhamdulillah. Maka para jemaah sekalian, dari sudut panggilan karramallahu wajhah atau radhiyallahu anhu itu disebut kepada Sayyidina Ali, dan eloknya kita guna radhiyallahu anhu seperti para sahabat-sahabat yang lain. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib ini dia panggil ahadul asyarah, salah seorang daripada sahabat 10 orang yang dijamin masuk syurga. Dan dia ni dikira sebagai adik-beradik Nabi bil mu'akhah. Ketika Nabi kita mempersaudarakan di Madinah, Nabi kata Ali ni akhi. Dan menantu dia berkahwin dengan Fatimah Sayyidatu Nisa'il Alamin radhiyallahu anha. Dia salah seorang yang terawal masuk Islam, Ali, ketika umurnya 10 tahun. Ada kata kurang sedikit, maknanya kanak-kanak yang pertama masuk Islam. Kan? Jadi kanak-kanak pertama Islam Ali. Lelaki pertama masuk Islam Abu Bakar. Wanita pertama Islam Sayyidah Khadijah. Hamba Zaid. Kita kata 4 orang ni awal. Tak usahlah duk cari yang ni awal hari ni esok ke, tidak perlu. Yang pentingnya mereka ini minal awail, daripada yang terawal. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika Nabi berhijrah, Nabi kita tinggalkan dia sekejap di Madinah untuk menghantar balik barang-barang wada'i ataupun simpanan orang-orang kafir di Mekah kepada Nabi. Nabi kata hantar balik barang orang ni, pasti ikut aku ke Madinah. Adapun cerita dia tidur tak tidur di rumah Nabi itu panjang kita, dan diperbahaskan oleh ulama-ulama sirah. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Kita kata biarlah, perkara itu tidaklah satu perkara yang besar. Tapi dari sudut fakta boleh dibincangkan. Baik. Ali mengikuti Nabi SAW dalam semua peperangan kecuali Tabuk. Dia tak pergi sebab istakhlafahu alal Madinah. Oleh kerana Nabi kita SAW nak tinggal Madinah ni lama, jaraknya jauh, maka dia perlukan kepada seorang orang yang kuat, kepimpinan yang jaga Madinah. Dia panggil khalifah yang mengawal Madinah. Maka dilantiknya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi adalah Ali tak pergi ke Tabuk kerana dia lantik. Begitu juga sahabat kita Sayyidina Uthman contohnya tak sampai ke Badar kerana menunggu isteri anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit. Jadi itu di antara istisnaat, pengecualian yang khas diberi. Kita jangan tukar pula. Puak-puak munafikin yang tak pergi dengan Tabuk itu cerita lain. 3 orang Ka'ab bin Malik dengan 2 kawan dia itu cerita lain. Tapi Ali ni memang diberi tugas khas untuk menjaga Madinah. Kisah Ali ini masyhur dengan seorang yang berani, seorang yang hebat, kan? Gelaran yang masyhur dia Abu Turabin, bapa tanah.
Satu hari Sayyidina Ali ni marah ke Fatimah, maka dia pergi duduk tidur dalam masjid. Jadi ada debu tanah atas belakang dia, maka Nabi kita gosok atas belakang dia. Dia kata, "Ijlis ya Abu Turab, bangun Abu Turab." Jadi Sayyidina Ali kata, oleh kerana Nabi yang menggelarkan aku Abu Turab, maka aku nak gelaran ini diteruskan. Tidak menjadi satu keaifan, bahkan satu mangkap kemuliaan bagi dia, kerana dia telah digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat-sifat Sayyidina Ali itu panjang, cukuplah kita ambil secara ringkas. Sayyidina Ali wafat dia dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdul Rahman bin Muljim Al-Muradi Al-Khariji pada bulan Ramadan tahun yang ke-40. Ketika dia mati, umur dia 63 tahun, matinya Sayyidina Ali di Kufah, di Iraq. Jadi sebab itulah setengah jemaah dia pening kan. Kita pergi Madinah, kita bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salam kepada Sayyidina Abu Bakar, salam kepada Umar, lepas tu kita pergi ke Baqi', salam Sayyidina Osman. Mana Ali? Khalifah yang keempat mana? Ali duduk di Kufah, di Iraq. Itu ana sebut dalam cerita kita ni Madinah Munawwarah, tentang sahabat-sahabat yang ada di Madinah sebahagiannya, tapi Ali kita akan sebut Ali berada di Kufah radhiyallahu anhu. Baiklah para jemaah sekalian, Sayyidina Ali dibunuh oleh Khawarij. Berbeza dengan Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Majusi yang menyusup masuk dalam negara Islam. Jadi dua-dua ni bahaya belaka. Jadi kita ni para jemaah sekalian, kita jangan mudah-mudah nak labelkan orang ini dengan Khawarij, penumpah darah, pelapar darah, mudah nak bunuh orang. Jangan. Para pendakwah jangan boros di dalam menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang kita tak suka, orang-orang yang kita tak setuju. Berat nanti kita di akhirat nak berbicara dengan tokoh-tokoh yang telah memberi sumbangan yang besar kepada Islam. Tiba-tiba oleh kerana kita tak setuju dengan manhaj dia, kita bantai dia, kita hentam dia, kita buat video-video penyokong-penyokong kita ratus ribu tengok, tapi tak padan dengan apa yang kita akan hadapi di akhirat nanti. Baik, Nabi kita sallallahu pergi ke rumah Ali dan Fatimah. Siapa dia Fatimah? Fatimah ni kalau kita nak cerita tentang dia saja pun sudah cukup masa kita ni, tapi kita kenalkan sedikit. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ikhtalafal mu'arrikhun, para ulama sejarah berbeza tentang tahun kelahiran Fatimah. Maknanya boleh katakan tahun kelahiran dia, tarikh wafat dia pun berbeza-beza. Yang peliknya puak Syiah ni tahu. Puak Syiah dia tahu belaka. Sebab itulah dia duk puja Fatimah, hari maulud wiladah Fatimah Al-Kubra, Fatimah Az-Zahra, hari wafat duduk haul situ. Kita kata main haul-haul ni, tuan-tuan kena ingat, ini adalah budaya Syiah yang ditunjukkan oleh mereka. Jangan kita duduk haul sekali dengan dia, jangan. Maka Fatimah radhiyallahu anha seorang anak kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu kepada Al-Hasan dan Al-Husaini radhiyallahu anhuma. Dia dilahirkan sebelum Nabi kita dibangkitkan 5 tahun. Ada kata sebelum daripada itu, pada tahun dibina Kaabah, dan dia kahwin dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah, dan mereka bersama pada bulan Zulhijjah. Umur dia pun berbeza-beza. Kita kata yang pentingnya dia kahwin muda, umur dia 15 tahun ataupun lebih. Baiklah. Fatimah telah melahirkan Sayyidina Al-Hasan, Al-Husaini dan Muhsin. Tapi Muhsin ni mati kecil. Wa Ummu Kulsum dan juga Zainab dan Ruqayyah. Tapi mati dia kecil. Boleh katakan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini cucu dia pun mati awal, kecuali Al-Hasan dan Husain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menyayangi anak dia siapa? Anak dia Fatimah. Dan insya-Allah kisah Fatimah nanti kita akan cerita panjang lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah dia mengajar adab tidur, insya-Allah. Baiklah, Fatimah di antara orang yang cepat wafat dia tu, matat ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashhurin. 6 bulan lepas Nabi wafat, Fatimah juga wafat, iaitulah pada bulan Ramadan tahun yang ke-11. Dimandikan oleh Sayyidina Ali dan disolat dan dikebumikan pada waktu malam.
Baiklah para jemaah sekalian, itu kisah yang sangat menarik yang kita rasa tak puas untuk dengar hikayat mereka. Ana pergi ke Madinah sebelum PKP baru ni dengan sahabat-sahabat. Ana sempat jumpa sebuah kitab dekat dengan perpustakaan di sebelah Masjid Quba. Berapa jilid? 6 jilid ke berapa jilid? Nama dia Kisah Sirah Fatimah radhiyallahu anha. Maknanya ulama Ahlus Sunnah ni menyayangi Fatimah. Jangan kata puak Syiah je sayang. Kita ada besar 6 jilid ada di perpustakaan pondok kita ni, alhamdulillah. Jadi kita beli semua kitab-kitab tentang Ahlul Bait, tentang manaqib keluarga Nabi radhiyallahu anhu. Baiklah. Yang ketiga, perkara yang ketiga yang kita bincang di sini tentang qiyamul lail. Qiyamul lail ini, berdiri malam ini merupakan bekalan bagi seorang muslim yatazawwad untuk kita mengambil bekalan menghadapi esok hari yang panjang. Maka malam apa kita buat? Siang kita bekerja untuk dunia kita, malam kita beribadat, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kisah seorang perempuan, isteri kepada Abu Muhammad Habib Al-Ajami, isteri Amrah nama dia, Amrah. Dia bangun malam, dia tengok suami dia tidur. Allahu Akbar. Kalau ada isteri macam ni, suka kita. Dekat dengan waktu sahur, dekat nak subuh, dia bagi, "Qum ya rajul." Bangunlah, wahai laki-laki, cik abang lah kalau kita kata. "Zahabal lailu wa ja'an nahar." Malam dah pergi, siang nak datang. "Wa baina yadayka tariqun ba'idun wa zadun qalil." Depan kita ni jaraknya jauh perjalanan, bekalan sedikit, maknanya ke akhirat. "Wa qawafilus salihin qad sarat qaddamana wa nahnu qad baqina." Kumpulan orang-orang yang soleh sudah berada di hadapan kita. Mana dia mereka bangun malam awal lagi bertahajud, kita masih tidur. Allahu Akbar. Kemudian itulah di antara nasihat-nasihat yang diberi. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita tentang bangun malam ini satu perkara yang diberi perhatian besar, kan? Yang Nabi kita sebut syaitan akan mari ikat di kepala kita 3 ikatan. Banyaklah hadis tu. Kemudian Nabi kita bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum." Naklah kita sentiasa bangun bertahajud pada waktu malam, karena itulah gaya hidup orang soleh di zaman sebelum daripada kamu. Zaman kita ni lain pula, bangun malam untuk tengok cerita, tengok bola, pergi makan-makan, kedai makan pun sampai pukul 2, pukul 3 pagi. Kita kata lembu pun tidur dah waktu tu. Kenapa kita manusia ni jadi terbalik? Rusak fitrah ni. Sampai makan, bila mari PKP, kedai makan tutup pukul 10, pukul 11 malam. Kita kata PKP inilah mengembalikan kita ke fitrah, kan? Nak makan rumah cerita lain, tapi maknanya tidak duduk lepok dia kedai kopi. Biar ada masa juga kita nak makan minum ni. Jangan duduk pelik-pelik sangat, kan? Itu hadis-hadis yang menunjukkan tentang kelebihan qiyamul lail. Ana pun tak nak cerita panjang qiyamul lail kerana ada kelebihan seri. Cuma kita nak ambil dilalah ataupun pengajaran daripada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita. Baik, yang keempat, orang yang sepatutnya patut mengambil perhatian ini, iaitulah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat dengan dia siapa dia? Anak kesayangan dia dan menantu dia Ali radhiyallahu anhuma. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi. Dalam riwayat Bukhari tadi tidak ada maklumat. Dalam riwayat Imam Ahmad detail cerita. Qala Ali radhiyallahu anhu, Nabi kita datang, kejut kami berdua supaya bangun solat malam. Fa'aiqazna lis-salah. Kemudian Nabi kita, rumah dia dekat aje. Kalau kita pergi kat Raudhah tu, belakang dekat sofa itu rumah Fatimah, depan tu rumah Nabi dengan Aisyah. Mana rumah dia sebelah-sebelah. Nabi kita datang. Rumah pula buat dengan atap, dengan pelepah tamar. Bukannya dinding tembok macam kita hari ni, tak ada lubang, tak ada apa. Maknanya kalau mereka bangun,
Nabi akan dengar bunyi Ali baca Quran, kan. Falam yasma'. Nabi sudah dia kejut, dia balik, tak dengar apa-apa. Senyap aja. Tak lama, bila Nabi kita balik solat rumah dia, lama-lama dia bertengok senyap sunyi, tak ada bunyi apa dua beranak ni. Nabi kita pusing balik. Pusing balik semula ke rumah Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Mari balik, barulah dia jumpa. Apa dia jumpa? Oh, Nabi kata, ala tusalliyan? Bangunlah solat. Kan tadi sudah kejut. Maka bila Ali dengar, fajalastu. Ali pun terkejut. Boleh jadi dia penat sangat ke tengah siang tadi sampai malam ni. Ali pun ahli ibadat. Jangan kata Ali dengan Fatimah ni malah lah. Boleh jadi malam tu ada masalah tersendiri yang menyebabkan mereka lambat bangun. Bila Nabi kata quma fasalliya, bangun salat. Kata Ali, fajalastu wa ana a'ruku ainai. Saya duduk gosok mata saya ni. Sambil-sambil tu saya pun jawab, innama anfusuna biyadillah. Ya Rasulullah, kita punya nyawa kita ni di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala nak bangkitkan, bangkitlah kita. Kalau kita tak sedar nak macam mana, kan? Mana kata di Syekh Ahmadul Banna dalam syarah hadis ni kata, yudi i'tizar. Sayyidina Ali nak menyatakan keuzun dia tak dapat bangun tadi sebab apa? Sebab bukan kita tak nak bangun, tapi ialah kuasa Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala, kita tertidur malam ni nak macam mana? Bila Ali jawab macam tu, jawab begitu, fawalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pun pusing balik, dia tepuk paha dia. Nabi tak kata apa kan Ali, tak marah apa, dia tepuk atas paha dia. Nabi diulang balik. Diulang balik kata-kata Ali, ma nusalli illa ma kutibalana. Ma nusalli illa kutibalana. Kami tak boleh bangun solat kecuali Allah takdir. Maknanya Nabi diulang balik kata-kata Ali. Kemudian dia baca ayat Quran tadi, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Nabi baca ayat, iktibas dengan ayat, dia kata sungguhnya manusia tu banyak suka sangat nak berdebat, suka sangat nak menjawab, kan? Kalau kita tak jawab mulut lah gitu. Jadi ini, maka dalam kisah ini menunjukkan betapa Nabi SAW mengambil berat ke atas keluarga dia dan umatnya secara umumnya. Walaupun solat sunat ini, solat malam ini bukannya wajib, tetapi fadilah, menunjukkan besar kelebihan, menunjukkan kepada ketinggian darjat dia, maka Nabi begitu mengambil berat. Tak padan sekali, 2 kali dia pusing mari, kejut anak dan menantu dia supaya apa? Supaya bangun. Baiklah. Itu kisah Nabi dengan Sayyidina Ali. Bagaimana dengan kisah kita pula? Tengok kisah kita. Yang kelima, kama hiya adatu ghalibis syabab, menjadi kebiasaanlah anak-anak muda kita hari ini suka tidur, payah bangun, nak kejut solat tu terpaksalah kita kena 2-3 kali kan. Maka Nabi SAW mengajar kepada kita ibu bapa supaya bersabar, supaya sabar. Bapa kita, bapa, ibu, semua sudah tahu kan bagaimana kerenah anak-anak masing-masing. Kalau dalam 5-6 orang anak kita tu, kalau kita nak kejut dia pukul 5, 5:30 ada duduk solat tahajud, Allahu Akbar, rasa sujud syukur kita malam tu. Betul tak? Ni masalahnya kejut kali yang pertama apa tak bangun, kali yang kedua tak bangun, yang ketiga tak bangun, yang keempat kita pergi kejut. Ambillah dalam sunnah Nabi SAW bahawa Nabi mengajar kepada kita arti kesabaran, mendidik keluarga, mengajak keluarga supaya bangun tahajud. Dan yang pertama sekali, orang sebelah kita lah yang utama. Dia, Allah Subhanahu Wa Taala ni maha kaya. Rahmat dia sangat luas. Dia beri suami kuat tidur, isteri mudah bangun, kan? Isteri Masya Allah, dengar je loceng, jam loceng pukul 5 pagi, sedar dah. Isteri, suami pula bergeliat, nak boleh kau bangun, kan?
Ada orang tu, Masya Allah, suami dia bangun, tak guna jalocing pun boleh bangun. Kejut isteri pula payah, menggeliat nak boleh bangun tak. Pasal tu lah suami kena tahu. Bila tarikh isteri dia boleh solat, tak boleh solat kan. Siapa orang buat perli. Dua orang suami isteri ni pergi hospital, doktor tanya, bila ke tarikh awak? Dia balik ke suami dia. Bila bang? Berapa hari bulan? Maknanya suami dia tahu bila tarikh isteri mari haid. Bahaya kata ni. Kan? Maknanya suami kena tahu, oh ini waktu cuti. Anak-anak perempuan kita kena tahu tarikh bila mereka cuti, sebab kita nak kejut mereka untuk bangun tahajud. Anak lelaki tak ada lah, tak payah cek tarikh, memang tak ada cuti pun. Maknanya dalam program yang kita ramai pendakwah lancarkan, nama dia Masuk Syurga Sekeluarga, mana kita kena usaha. Yang pentingnya ibu bapa, janganlah rasa jemu, frust, serabut, malah dah aku ikut mula nak bangun tak saya bangun, tak usahlah. Kita kejutlah mereka. Selagi ada ruang, ada peluang, ada masa, kejut. Oh, habis dah lah waktu tahajud. Kejut untuk solat subuh. Masih ada, itu lagi besar kan, solat fardu. Jadi kita kena usahakan supaya kita sekeluarga ini duduk dalam mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla sentiasa, insya-Allah. Perkara yang keenam, Ali radhiyallahu anhu bila Nabi datang, dia gosok mata dia, kemudian dia kata, ya Rasulullah. Dia tak kata ya ibn ammi, ya abi. Nah, dia tak guna perkataan bapa, walid, ataupun sepupu dia, anak saudara. Nah, dia guna perkataan ya Rasulullah, menunjukkan bahawa kita kena menghormati kedudukan Nabi dengan jawatan dia. Memang bapa kita, tapi tak usahlah panggil ayah, kita panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita. Bila kita, contohnya kalau kita ni, kita berjalan dengan ayah kita, ustaz, syekh, dah. Kalau orang mari nak bercakap, kita kata, tanya syekh lah, tanya tuan guru, kita tunjukkan jawatan dia. Di rumah kita nak panggil abi, abati, tidak jadi masalah. Tapi maknanya cara bagaimana Ali menggunakan laqab ataupun panggilan kepada Nabi itu dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketujuh, jawapan Sayyidina Ali untuk nak melepaskan dia daripada kena marah sebab tak bangun tadi, dia guna tahta masyiatillah, menggunakan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak suruh kita bangun, bangun je. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kita bangun, nak kata apa? Tak salah kata-kata Ali itu. Sebab dalam Quran surah Az-Zumar ayat 42, Allah Ta'ala sebut, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Al-ayah. Maknanya Allah Ta'ala yang matikan, Allah Ta'ala yang hidupkan. Orang mana hak sudah mati sungguh, roh dia kena ambil, yang hidup balik, dia balik semula, dia boleh hidup balik kan. Maknanya hujah Sayyidina Ali itu jelas, bukan salah. Cuma Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak puas hati itu sebab Ali jawab. Sepatutnya minta maaf je lah. Jangan guna hujah. Ni kadang-kadang ni orang muda bila kita kejut, bangun. Allah nak macam mana ustaz? Ni budak-budak asrama biasa gini. Macam mana ustaz? Takdir Allah. Kita tahu semua orang belajar itu semua dengan qadar, dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tetapi biar ada kesungguhan, biar ada usaha kita nak bangun. Itu yang penting. Tidur dengan ada wudu, tidur dengan mengiring dengan sebagai adab yang telah kita sebut dalam hikayat yang dilepaskan. Kemudian ada jam loceng, kita letak waktu pukul 5:20. Yang pentingnya ada masa untuk kita tahajud, solat witir, dan kita dapat solat subuh berjamaah bersama dengan jamaatil muslimin. Maknanya kena ada usaha. Tapi janganlah bila tak apa, aku kalau sedar, tak sedar, nak macam mana, takdir Tuhan. Itu tidak boleh. Jadi ramai orang sekarang ni berhujah dengan takdir untuk nak melepaskan kecuaian dia. Kita kata itu tidak tepat. Tidak tepat. Yang ke-8, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengar apa yang dikata oleh Sayyidina Ali kan. Apa hujah yang digunakan oleh Sayyidina Ali? Betul. Tetapi
tak boleh hujah tersebut untuk nak melepaskan kelemahan kita. Jangan. Mana kalau kita lambat datang, contohnya kita lambat pagi. Kenapa lambat? Allah minta maaf lah. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ke kalau itu? Tak boleh. Dah kita tahu dah mesyuarat pukul 8 pagi. Kenapa kamu datang pukul 7.30? Kita tahu pagi ni waktu jam. Itulah pukul 7 pagi, pukul 6.30 pagi. Bahawa ni dah Allah minta maaf. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah semua itu dengan takdir Allah. Tapi menggunakan hujah ni. Maaf lah ayah, abah. Saya tak sempat tahajud semalam. Takdir Allah SWT. Kita kata lah, itu bukan hujah yang harmoni, yang kita boleh terima secara sewenang-wenang digunakan hujah tersebut. Tak boleh. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ke-9 Nabi tak jawab. Kan nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jawab kata-kata Sayyidina Ali, ma nusalli illa ma kutiba lana. Nabi tak jawab. Maka adakah tak jawab itu? Tengok. Tak jawab itu menunjukkan reda? Sebab orang kata as-sukutu alamatir reda, kan? Diam itu tanda reda. La. Bukan semua diam itu tanda reda. Ada kala diam itu tanda protes. Ni ada setengah orang ni bila dia panggil kita tak jawab. Dia tak jawab tu tanda setuju. La. Setuju, jawab. Paling tidak akak ibu jari. Dalam bahasa WhatsApp sekarang ni, WhatsApp punya mazhab, ini tanda setuju. Kalau dia diam, tak boleh nak kata dia setuju. Sebab kaedah kata diam tu tanda reda. La. Ulama kata diam tanda reda itu untuk anak-anak perempuan, anak gadis. Kalau kita nak kahwin ke dia, kita kata, Mek, ada orang minta mu tu. Fulan minta awak. Macam mana? Dia diam. Kita kata setuju dah tu. Itu untuk anak dara. Damai dulu. Damai lah ni jangan main. Sekali dia bantah kehendak mak ayah dia, berasak kita. Dan budak-budak zaman sekarang ni apa nak kata? Dia cinta-cinta monyet tu banyak, cinta SMS banyak, cerita serabut banyak kan. Maka Nabi SAW berdiam di sini bukan makna setuju, makna dia tak setuju, dia protes. Dan ini juga menunjukkan bahawa dalam masalah amal-amal sunat tak boleh kita kerah sangat. Anak kita tak solat sunat, pukul lah. Diberi nasihat, diberi bimbingan. Rugi anak aku sayang. Isteri tak mau solat sunat, sayang weh. Rugilah tak solat sunat. Qabliyah ba'diyah, siapa dia jaga 12 rakaat ni kita dapat pahala sebuah mahliga dalam syurga, kan? Tapi jangan sampai mereka, kamu tak solat sunat aku pukul. Lah, tidak boleh. Maka tidak boleh at-tasydid fin nawafil. Tapi keras dalam perkara sunat tak boleh, tapi at-tasji' ada. Tengok bahasa Arab. Tidak boleh tasydid fin nawafil, walakin at-tasji' fin nawafil, maknanya beri galakan. Itu dalam bab sunat kita kena beri galakan, tak boleh kita kasar-kasar. Baiklah, yang ke-10 dalam hikayat ini, Nabi SAW telah bawa ayat suratul Kahfi ayat 4, wa kanal insanu aksara syai'in jadala, menunjukkan bahawa Nabi tak suka menggunakan menjawab-jawab kalau kita lemah ataupun kita cuai dalam satu perkara. Sebaliknya kalau kita minta maaf, saya silap, ini kelemahan saya, tak usah duduk sandar-sandar ke takdir, tak usah duduk sandar ke itu ni, maaflah, ini kelemahan saya tadi dah. Saya datang lambat tadi sebab tu lambat. Sebutlah benda-benda yang menunjukkan kita yang bersalah, bukan takdir yang bersalah. Jadi para jemaah sekalian, itulah kisah kita malam ni, kisah Sayyidina Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma dengan solat malam dan juga masalah mencari hujah untuk melepaskan diri daripada kekurangan kita kata tidak. Jadi alhamdulillah tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam hikayat yang ke-7 dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.